sehingga 11 Mac 2022 tidak ada laporan kematian yang dapat dikaitkan secara langsung dengan vaksin COVID-19 yang diterima. Sebagai makluman yang berhormat, sepanjang program imunisasi ini, bahagian regulatory farmasi negara ataupun MPRA telah menerima sebanyak 607 laporan melibatkan kematian yang disaki di kalangan penerima vaksin COVID, dengan 451 laporan telah pun selesai penyiasatan dan penilaian oleh Jawatankuasa Khas Pharmacovigilance Vaccine ataupun JFK. Sebab kematian ditentukan berdasarkan penilaian klinikal dan juga laporan bedah siasat. Ianya merupakan maklumat sulit dan tidak boleh didedahkan kepada umum, melainkan dengan kebenaran waris. Setiap kes kematian akan disiasat dan dilaporkan dengan teliti dan menyeluruh oleh pasukan penyiasat yang ditubuhkan di peringkat daerah ataupun negeri. Seterusnya, penilaian hubung kait antara kesan vaksin diambil akan dijalankan oleh Jawatankuasa tadi, Jawatankuasa Khas Pharmacovigilance, dengan mengambil kira hasil laporan perubatan pesakit, laporan ujian yang berkaitan dan laporan bedah siasat sekiranya ada. Untuk makluman yang berhormat, ahli-ahli JFK ini terdiri daripada pakar-pakar daripada pelbagai bidang termasuk kardiologi, imunologi, hematologi, neurologi, perubatan dalaman, patologi dan sebagainya, dan juga wakil-wakil daripada universiti dan swasta. Literature review juga akan dijalankan bagi melihat laporan yang berkaitan di peringkat global. Hasil penilaian pihak Jawatankuasa ini, JFK ini, akan dimaklumkan kepada fasiliti kesihatan ataupun kepada pejabat daerah dan Jabatan Negeri Kesihatan. Terima kasih. Yang berhormat. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan tersebut. Saya memahami penjelasan tersebut dan sebenarnya saya pun mengenali ahli dalam JFK. Saya tahu mereka memang pakar dan profesional. Tetapi isunya ada optics dan juga sentimen di luar sana. Contohnya kes dalam kes Rafnesh Kumar. Jadi saya nak tanya, adakah kerajaan menyokong cadangan agar laporan otopsi tersebut diberikan kepada satu panel bebas di mana jika lebih ada bukti rakyat akan lebih yakin kepada vaksin ini. Satu lagi saya nak tambah, saya pun nak minta penjelasan daripada pihak kementerian. Saya telah tahu tentang perkeliling yang dikeluarkan oleh kementerian di mana mereka telah melanjutkan tempoh hayat vaksin Sinovac dengan CanSino dari ke 6 bulan. Saya pun nak tanya apakah parameter dan apakah proses yang digunakan oleh NPRA untuk menentukan ini, kerana banyak orang tertanya-tanya apakah kesan kepada potensi, efisiensi, keselamatan tersebut, kerana ini mengakibatkan hesitansi, kebimbangan antara ibu bapa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Kes yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi memang satu daripada kes yang memang disebut-sebutkan setakat ini. Berhormat bercadang adakah laporan itu diberi kepada pasukan bebas untuk dinilai semula. Saya ingat Kementerian Kesihatan tidak ada halangan. Dan dalam hal ini bergantung kepada kehendak ataupun the rights of the ibu bapa mereka. Dan kita pun telah sedia Menteri sendiri telah berjumpa dengan mendiang family members dan telah pun menyampaikan apa yang sepatutnya diadakan. Kalau kita melihat dari jumlah laporan yang saya katakan 607 tadi, laporan ini yang dibuat oleh hospital ini belum lagi sampai kepada peringkat farmasi sebab ianya dikatakan tidak ada kaitan. Dan sebab itu ianya tidak termasuk dalam Jawatankuasa Pharmacovigilance dan ia pun tidak sebab ianya tidak ada kaitan dengan vaksin.